tuan-tuan, atau isteri kamu cadangkan, saya suka cadangan-cadangan beliau. Kalau isteri kita marah, kita diam. Kalau kita sedang diri masuk, dia tengah marah, kita duduk, tenang. Kalau kita tengah duduk, tu hadis lah, baring. Tapi janganlah kau ofis ni baring lah, apa hal? Bos tengah baring kat kapet. Dia kena tempat lah Kalau marah saya nak meeting sama saya meeting siap, saya bubuk, saya marah saya. Harus cakap itu tuan-tuan, saya sedang marah, saya nak sembahyang. Ya, tuan-tuan boleh. Tapi kalau isteri kita marah, kita tulis makeup mask, kita duduk, tengok je dia. Dah biar. Terima kasih kata luar tadi, jemput ni uang sebatis RM50. Tuan ataupun lebih baik lagi kalau dia marah tu, ambil bilik dia macam saya ni, ambil pen tulis nombor 1, saya balik gambar. Nombor 2 apa tadi? Apa tadi orang saya? Saya nak improve ni. Tak jadi dia marah lah sekarang. Ya, jadi dalam perkara begini kita banyak sabar, banyak fikir jauh tuan-tuan. Kadang-kadang benda keretakan rumah tangga tu hanya disebabkan benda yang simple-simple je, yang mudah-mudah. Bergaduh pasal anak, kan? Bergaduh pasal misinterpretation pada mesej yang masuk dalam telefon, kan tuan-tuan? Jadi perkara-perkara seperti ni boleh dielakkan, kita fikirlah dengan barang sebenarnya. Yang terakhir sekali yang Nabi SAW sebut tadi dalam yang keempat, wala raib pada jiran saudara kita jiwa Islam. Islam ini maksudkan itu Islam yang sempurna. Kerana iman Islam itu sempurna dan tidak sempurna. Dalam hadis yang sahih, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wala yashrabu sharibul khamr hina yashrab wa huwa mu'min. Ya, wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah seorang itu mencuri melainkan waktu mencuri iman sudah keluar daripada dirinya. Iman dan Islam ni perkara yang berkaitan antara satu lain. Tidaklah mencuri, tidaklah berzina melainkan waktu berzina itu keluar iman daripada dirinya. Tidaklah seorang itu minum arak melainkan waktu minum iman sudah tiada dalam dirinya. Dalam penjelasan oleh Imam Ibn Hajar mengatakan iman itu akan keluar macam awan ke atas seseorang itu, dan dia hanya akan kembali bila seorang itu selesai melakukan maksiat tersebut. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sebenarnya iman ni boleh keluar daripada diri, dia boleh hilang. Kerana itu Ibn Abbas pernah cerita perkara ni dalam kitab Tawabin. Ada seorang wanita, dia dianiaya oleh suami. Suami dia suka pukul dan zalimi dia. Sehinggalah dia ni dari dalam Madinah bersama dengan para sahabiah yang lain, dia pergi berjumpa dengan seorang ahli sihir untuk belajar ilmu yang namanya tawalah. Tawalah ni adalah ilmu menunduk suami. Dia pergi jumpa dengan ahli sihir ini. Apa dia panggil? Tawalah. Penunduk. Penunduk. Biasa kena. Perkara ini bukan hadis, tapi satu asar daripada Ibn Abbas. Wanita ini dia pun jumpa dengan perempuan ahli sihir. Ahli sihir berkata petang esok petang seorang. Pada waktu petang dijanjikan itu, dia pun datang, dan bersama-sama dengannya adalah 2 ekor anjing hitam, yang sedang menanti. Ahli sihir ni pun naik anjing hitam ni dan membawa perempuan tersebut untuk naik anjing hitam, dan kedua-dua anjing ni terbang di satu tempat yang jauh yang dinamakan sebagai Babylon. Kerana ini ada dalam ayat 102 surah Al-Baqarah. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitratun fala takfur. Yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawjihi. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu bil akhirati min khalaq. Wa la bi'sa ma syara bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Cerita ni ada dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Dia pun sampai ke Babylon. Di Babylon itu kelihatan 2 orang lelaki waktu senja yang tergantung kaki ke atas, kaki ke bawah. Lalu wanita ahli sihir menyatakan kepada wanita yang nak belajar ilmu menunduk ni, kau tunggu sini
saya akan pergi tempat lain, makcik pergi tempat lain. Itu lebih kurang tuan-tuan. Dia pun sampai depan lelaki yang tergantung kepala ke bawah, kaki ke atas ni. Lelaki ni berkata kepadanya, dua lelaki ni berkata kepadanya, perempuan kalau tak hendak pada sihir, baik kau balik. Sihir ini membahayakan agama, membahayakan iman. Kata tidak, saya kena dekat. Jangan wahai wanita, saya nak belajar juga. Jangan wahai perempuan, bahaya. Tapi akhirnya kerana dia berfikir, lelaki ni kata kepada dia, kau pergilah ke unggun api di hujung sana tu dan buang air kecil di situ. Nampak tuan-tuan? Dia pergi ke situ, dia nak wajar, dia takut waktu senyum. Balik semula kepada dua lelaki. Lelaki ni mengatakan kepada dia, kau dah kencing, sudah apa yang kau lihat? Tidak ada apa-apa, kau berdusta. Baiklah kau balik semula. 3 kali pergi balik, akhirnya dia pun rasa buang masa, dah datang jauh-jauh ni ke Babylon dari Madinah. Dia pun buang kecil akhirnya di unggun api itu. Sekonyong-konyongnya, di bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka, kelihatanlah satu kelibat lelaki seolah lagak macam panglima perang, pakai baju putih, naiki kuda, keluar dari arahnya menuju ke langit. Dan dia pun merasa hairan, apa ni agaknya orang? Siapa bayangan itu? Dan lelaki itu memandangnya dengan wajah yang sayu. Tuan-tuan, agak macam paling kurang kalah kan? Lalu dia pun hairan. Tapi dia pun baliklah kepada dua lelaki yang tergantung itu. Lelaki itu tanya, sudahkah kau wahai kecil, wahai perempuan? Sudah. Apa yang kau lihat? Saya melihat seorang lelaki yang hebat keluar dari arah saya menuju ke langit dan wajahnya sendiri. Jawab dua lelaki ni, itulah dia, imanmu sudah keluar. Imanmu sudah keluar dari dia. Jadi tak payahlah kau belajar, iman dia sudah keluar, syaitan pula yang ada dalam dirimu, dia akan mematuhi kata-katamu. Baik, kamu boleh balik. Dia pun try lah tuan-tuan, dia ambil pasir, dia balik jadi gantung tu, jadi jagung. Dia ada satu kelebihan kerana iman sudah keluar dari dia. Maka dia pun dipelawa oleh wanita tadi, balik semula ke Madinah menaiki angin hitam. Ya, dalam perjalanan yang sekelip mata sampailah ke Madinah. Di Madinah dia rasa kesilapan besar telah terjadi, iaitu iman sudah hilang. Walaupun semua benda boleh tukar, kata-katanya dituruti oleh syaitan, tapi dia sudah kehilangan aset yang paling tinggi lain, iaitu iman. Ya, dia pun rasa takut, bimbang, tambah dengan rasa sedih, kesal. Dia pun pergilah ke Masjid Nabi, rumah Nabi, untuk minta syafaat Nabi kembalikan iman balik semula tuan-tuan. Tapi dia sampai di rumah Nabi, petang itu adalah kewafatan Nabi SAW. Ya, yang ditemuinya hanyalah isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha yang sedang bersedih atas kematian suami itu. Tuan-tuan, ini satu cerita membuat kita imannya boleh pergi, tuan. Imannya boleh hilang. Cerita ini dibawa oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dan kitabnya Kitab At-Tawwabin, kitab orang-orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Jadi sedang awal tuan-tuan, iman ni tuan-tuan beruntung bekerja di satu organisasi Islam. Kita kuat menguatkan antara satu sama lain. Kita tidak sempurna, kita banyak kekurangan, tapi kawan kita tampung, kawan kita betulkan. Kalau kita bagi nasihat kepada kita, nasihat itu bukan semestinya kata-kata saja, tunjuk ajar, ya, doa, jaga kelakuan, meraihkan. Kalau kita punya klien, kena raih tuan-tuan klien kita. Kalau klien itu tidak ada, kita ni nobody tuan-tuan, kita ni no way, kita tak ada mana ni. Ya, jadikan mereka punya keutamaan, aset kita, layan mereka ikut kemampuan yang paling tinggi, kita pasti dapat reward daripada Allah SWT. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini adalah seorang sahabat yang cukup handsome dan kacau. Orang yang hebat sahabat ni. Sahabat senama panggil dia Yusuf Hadhil Ummah. Dia ni kalau nak tengok Nabi Yusuf, tengoklah dia, Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Pernah satu hari bila Nabi dah wafat, dia ni pergi ke pasar untuk membeli kuda. Kuda itu didapati harganya 500 dan 500 dirham. Dirham ke dinar, Ustaz? Dirham, 500 dirham. Dia nak beli 500 dirham. Tiba-tiba dia terlintas sama hatinya, beberapa kali dia pergi ke kedai, sebenarnya harga kuda mahal, 600, 200, 800. Tapi yang pasti paling tinggi, paling rendah, tidak ada harga 500 dirham. Dia pun bagi kepada penjual kuda ni, kata sebenarnya kuda ni bukan 500, lebih mahal. Berapa orang tu kata? 600. Kata lebih mahal, 700.